Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob adakan lawatan rasmi ke Singapura esok. Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita tengah malam bersama saya Muhammad Shah Musa. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan mengadakan lawatan rasmi pertama beliau ke Singapura esok bagi memenuhi jemputan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Wisma Putra berkata lawatan itu juga adalah sempena pelaksanaan laluan perjalanan vaksinasi VTL antara Malaysia dan Singapura melalui udara dan sempadan darat. Datuk Seri Ismail Sabri dijadualkan mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Singapura Halimah Yaakob dan bermesyuarat dengan Lee Hsien Loong. Kedua-dua pemimpin itu akan membincang kerjasama dua hala Malaysia-Singapura termasuk peluang kerjasama baharu terutama dalam usaha pemulihan kesan pandemik COVID-19. Kedua-dua Perdana Menteri itu juga dijangka berkongsi pandangan berhubung isu-isu serantau dan antarabangsa yang mempunyai kepentingan bersama. Lawatan itu akan dilaksanakan dengan pematuhan penuh kepada SOP COVID-19 yang ditetapkan oleh kerajaan Malaysia dan Singapura. Datuk Seri Ismail Sabri akan diiringi oleh Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah, Menteri Besar Johor Datuk Hasni Muhammad dan pegawai kerajaan daripada kementerian dan agensi berkaitan. Kerajaan akan beri tempoh sebulan bagi peluang permohonan baharu dan kemas kini Bantuan Keluarga Malaysia BKM bermula 1 Januari sehingga 31 Januari tahun depan. Ia bagi memastikan mereka yang layak dan tiada dalam pangkalan data kerajaan masih diberi peluang untuk memohon BKM. Timbalan Menteri Kewangan 1 Muhammad Shah Abdullah berkata pembayaran BKM memfokuskan golongan rentan dan golongan berpendapatan rendah B40 akan dilaksanakan 4 kali setahun di mana tarikh pembayaran yang pertama dijangkakan pada bulan Mac 2022. Bagi permohonan baru dan kemas kini Bantuan Keluarga Malaysia pula, tempoh pendaftaran akan dibuka mulai 1 Januari 2022 sehingga 31 Januari 2022 bagi memastikan mereka yang layak dan tiada dalam pangkalan data kerajaan diberikan peluang untuk memohon. Untuk makluman juga, Bantuan Keluarga Malaysia akan dilaksanakan pembayaran 4 kali setahun dan tarikh pembayaran yang pertama dijangka akan disalurkan pada bulan Mac 2022. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan penutupan Karnival Usahawan dan Koperasi Keluarga Malaysia di Dewan Paya Besar Kuantan. Dalam hal itu, bagi memastikan tiada yang tercicir, penerima Geran Khas Prihatin GKP yang tidak diluluskan permohonan Bantuan Prihatin Rakyat BPR atau Bantuan Khas COVID BKC B40 akan dipertimbangkan untuk BKM secara automatik mengikut syarat kelayakan tanpa perlu membuat permohonan. Selain itu, katanya, kerajaan menjangkakan kira-kira 10 juta penerima memperoleh manfaat melalui BKM termasuk mereka yang sebelum ini berada dalam kategori M40 dan kini disenarai sebagai B40 kesan pandemik COVID-19. MARA akan mengadakan ujian kecenderungan kemasukan ke Mata Rendah Sains MARA UKKM, ujian khas ulul albab dan ujian teknikal bagi tingkatan 1 dan 4 tahun 2022. Ujian bagi calon yang berada di negeri Kedah, Kelantan, Johor dan Terengganu akan bermula pada 3 Disember, manakala ujian bagi calon dari negeri lain akan bermula 4 Disember. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mahathir Khalid berkata MARA menerima 57,122 permohonan untuk ke tingkatan 1 dan 17,350 permohonan ke tingkatan 4 bagi tahun 2022. Mereka akan dipanggil untuk menduduki ujian secara berperingkat mulai 30 Januari 2022. Semakan tarikh, masa dan tempat ujian boleh disemak secara dalam talian bermula 29 November
melalui portal rasmi MARA. Beliau bercakap dalam sidang media selepas majlis penyerahan buku dan topi keleda sumbangan Yayasan Perintis Malaysia di Pejabat Pendidikan Daerah Padang Terap. Sebarang maklumat serta informasi terkini boleh layari portal rasmi atau mengikuti laman media sosial rasmi MARA. Belanjawan Johor 2022 yang dibentangkan 18 November lalu diluluskan selepas mendapat undi majoriti Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN. Perkara itu dimaklumkan Speaker Dewan Undangan Negeri DUN Johor Suhaizan Khayak. Ia merupakan belanjawan defisit kali kedua berturut-turut direkodkan iaitu sebanyak RM286.47 juta. Bertemakan memperhebat kesejahteraan Johor, kerajaan negeri menjangkakan unjuran hasil negeri berjumlah RM1.671 bilion manakala unjuran perbelanjaan RM1.958 bilion. Terdahulu ketika membentangkan belanjawan itu, Menteri Besar Datuk Hasni Mohamad berkata kerajaan Johor akan memperhebat usaha menjadikan negeri pilihan pelabur. Saya yakin dan percaya bahawa Johor akan menjadi negeri dan menjadi antara negeri yang terawal bangkit dari kemelut ekonomi akibat wabak COVID-19 ini. Pelan Tindakan Perpaduan Negara 2021-2030 dan Kami Plan Perpaduan Keluarga Malaysia 2021-2025 bakal memacu keluarga Malaysia untuk memahami erti perpaduan dengan lebih luas dan inklusif berteraskan rukun negara. Perdana Menteri Dato' Seri Ismail Sabri Yaakob berkata pelaksanaan dua plan itu akan dapat mengukuhkan lagi perpaduan yang sedia terjalin dalam konsep keluarga Malaysia. Jelasnya, Pelan Tindakan Perpaduan Negara 2021-2030 merupakan satu modus operandi terancang berlandaskan 5 strategi penting. Strategi satu Datuk Halimah. Memelihara sistem demokrasi raja berpelbagai. Trust strategik 2, membentuk masyarakat yang menghargai dan mengamalkan perpaduan. Trust strategi 3, memperkasa sosioekonomi yang adil dan saksama. Trust strategi 4, menjamin keterbukaan dan toleransi terhadap perbezaan agama dan tradisi kebudayaan, manakala trust strategi 5, membina masyarakat progresif melalui sains, teknologi dan inovasi. Beliau berucap merasmikan pelancaran Pelan Tindakan Perpaduan Negara 2021-2030 dan Kami Plan Perpaduan Keluarga Malaysia 2021-2025 di ibu negara. Sementara itu, Kami Plan Perpaduan Keluarga Malaysia 2021-2025 merupakan satu pelan yang paling signifikan kepada Kementerian Perpaduan Negara dalam menerajui agenda perpaduan nasional. Pelan yang merakyatkan perpaduan ini akan memberi tumpuan kepada 4 dimensi atau nama ringkasnya KAMI, K-A-M-I, iaitu K bermakna karib, A, accessibility, M, majmuk dan I, inclusivity. Pelan berkenaan dirangka berdasarkan satu kajian yang melibatkan rakyat daripada pelbagai lapisan masyarakat. Ia menjurus ke pelbagaian budaya dan agama supaya sebarang cubaan yang mencemarkan perpaduan di negara ini dapat ditepis. 103,528 pengguna telah melanggan pakej remaja keluarga Malaysia dan pakej peranti keluarga Malaysia. Daripada jumlah tersebut, 72,352 dilanggan melalui pelan pakej remaja keluarga Malaysia, manakala 31,176 dilanggan melalui pakej peranti keluarga Malaysia. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia Dato' Seri Mohamad Mentek percaya jumlah tersebut boleh mencapai 120,000 hingga 130,000 pengguna menjelang 9 Disember ini. Pakej remaja keluarga Malaysia menerima langganan lebih tinggi berikutan rata-rata golongan tersebut sudah mempunyai peranti dan hanya memerlukan pakej prabayar untuk kegunaan internet. Dan saya galakkan lebih ramai lagi rakyat Malaysia, khususnya mereka masih lagi menggunakan devices peralatan ataupun kemudahan
telefon pintar 3G untuk mereka memohon ataupun mendapatkan kemudahan peranti yang ditawarkan oleh semua telco. Sebab apa? 3G ni kita akan phase out sebelum akhir tahun ini. Beliau ditemui pemberita selepas melawat program kelas kemahiran digital #SayaDigital MDEC di Pusat Ekonomi Digital Kampung Terbak Tumpat. 6 individu termasuk 2 remaja dikesan bagi membantu siasatan kes bunuh seorang warga asing yang mayatnya ditemukan di jeti pendaratan ikan Tok Bali awal bulan ini. Ketua Polis Kelantan Datuk Syafiq Mamat memberitahu polis telah menahan 6 suspek kes itu dan sedang berusaha mengesan 6 lagi yang berusia antara 17 hingga 28 tahun. 6 yang sedang dicari terdiri daripada Muhammad Zulkifli Udin 28 tahun, Muhammad Nazri Yusof 25 tahun, Muhammad Farhiman Ismail 22 tahun, Muhammad Mustaqimi Abdul Jais 19 tahun serta 2 remaja lelaki berusia 17 tahun. Punca siasatan awal mendapati bahawa si mati ini warga asing cuba menceroboh sebuah rumah dan mereka ni kepung. Mungkin tindakan mereka tu melampaui batasan. Cuma nasihat polis lah. Tidak boleh, masyarakat tidak boleh mengambil tindakan melampaui undang-undang yang sedia ada. Siasatan awal mendapati mangsa dicederakan sekumpulan individu selepas dituduh cuba menceroboh masuk sebuah premis perniagaan. Beliau terdahulu menyaksikan majlis serah tugas antara Superintendent Muhammad Azmir Damiri dengan DSP Edian Shah Endal. Bertemu kembali, susulan kenaikan harga sayur pasar dilancarkan di seluruh negara. Ia menyaksikan 1,000 pegawai pemantau harga membuat pemantauan setiap hari di 1,500 buah premis. Menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna Datuk Rasul Wahid, pada hari pertama, 43 premis dan 131 barangan diperiksa di seluruh negara. 43 notis pengesahan maklumat bertulis dan 40 notis bertulis dikeluarkan bagi mendapatkan maklumat harga barangan daripada peniaga. Terdahulu beliau merasmikan kempen keselamatan pengguna kerjasama Petronas dan KPDNHCP di Kuala Berang, Hulu Terengganu. Dalam itu, pihak Gardenia Bakeries KL sedang berhad dijangka memberi maklum balas berhubung seranan kementerian kepada syarikat itu untuk menangguhkan sementara kenaikan harga roti esok. Datuk Rasul berkata saranan itu disampaikan kepada syarikat berkenaan dalam satu pertemuan pada Jumaat untuk mendapatkan justifikasi mengenai perubahan harga itu. Kerana bila naik walaupun 10 sen, ini cukup memberi kesan kepada B40. Kita amat memahami hal tersebut, jadi kita bincang dengan mereka untuk dia sarankan kepada mereka untuk tangguhkan kenaikan tersebut dan dia akan maklum kepada kita esok, silapnya esok. Dia akan maklum kepada sama ada dia setuju atau tidak. Kerana kita sedang mencari mekanisme untuk membantu mereka. Kita tahu mereka terkesan kerana harga gandum dah naik. Jadi bila gandum naik menyebabkan harga roti pun naik. Jadi kita tahu hal tersebut, jadi kita dah mencari satu cara untuk nak win-win situation. Sehingga Oktober lepas, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP menyumbangkan lebih 150 juta ringgit kepada 483 pertubuhan bukan kerajaan NGO bagi membiayai bantuan kepada masyarakat. Pengurusinya, Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar berkata, penglibatan NGO mampu menjadi jurucakap dalam menyalurkan maklumat berkaitan bantuan MAWIP.
Kita menyuruh NGO yang ada di luar sana yang mempunyai komitmen yang tinggi, tata kelola yang tinggi untuk bersama kami dalam memberikan sebaik mungkin khidmat pengagihan kepada golongan asnaf di Kuala Lumpur, Labuan dan juga Putrajaya. Dalam pada itu, Tan Sri Dr. Membarat turut mengulas mengenai fokus MAWIP dalam usaha membantu golongan miskin bandar. Fokus MAWIP adalah untuk memberikan satu transisi yang lembut, yang balut, yang halus untuk mereka sesuai dengan di bandar dan mereka boleh mendapat katakan peniaga bantuan modal awal. Contohnya kalau mereka ada isu kemiskinan yang mendesak, tidak cukup wang untuk hantar anak ke sekolah ataupun belanja-belanja sekolah yang tertentu, belanja bulanan. Beliau ditemui selepas program pelancaran bakul makanan produk artis nasyid di Ibu Negara. Lebih 200 sukarelawan daripada pelbagai agensi menyertai aktiviti gotong royong pembersihan Sungai Ampang. Program anjuran Majlis Perbandaran Ampang Jaya MPAJ bersama Kementerian Alam Sekitar dan Air KASA bertujuan memupuk kesedaran komuniti setempat berkaitan penjagaan sungai. Exco Perumahan Kesejahteraan Bandar dan Pembangunan Usahawan Selangor, Roziah Ismail berharap aktiviti tersebut diadakan secara konsisten dan turut menyeru masyarakat setempat mengikuti program seumpamanya. Mengharapkan program ini akan konsisten dan kita menyeru lagi ramai pihak-pihak sukarelawan di Ampang ini untuk sama-sama menjaga sungai. Ini bukan tanggungjawab membersih saja, tetapi kita mengharapkan supaya penduduk sekitar juga tidak membuang sampah di dalam sungai. Sepatutnya kita sayang sungai ini. Seorang juruteknik swasta berjaya berjalan kaki sejauh 290 km merentas Selangor, Pahang dan Kelantan untuk pulang ke kampung halamannya di Kampung Bertam Baru, Gua Musang, Kelantan. Muhammad Syahrizal Harun, 40 tahun atau lebih dikenali sebagai Mat yang bekerja di Ibu Negara, memerlukan 4 hari untuk tiba ke kampungnya. Mat mengakui pandemik COVID-19 membuatkannya sedih kerana tidak dapat pulang ke kampung. Katanya, sebelum pengumuman kebenaran rentas negeri oleh kerajaan, dirinya mempunyai cara sendiri untuk pulang ke kampung, iaitu dengan berjalan kaki sebagai tanda kesyukuran. Sepanjang perjalanan itu, cabaran itu memang banyaklah. Pertama sekali mengenai cuaca lah. Cuaca yang tak menentu. Sebab kita rentas 3 negeri, daripada Pahang, daripada Selangor, Pahang dan juga kita lah di Kelantan, Gua Musang. Cabaran dia yang kedua jalan, banyak musim hujan sekarang, dia banyak tanah runtuh. Jadi banyak jalan yang ditutup dan dilencongkan ke arah lain. Itu kita kena tambah kilometer lagi perjalanan lagi. Di waktu malam pula kita jalan, risiko dia satu gelap. Lepas tu keduanya binatang lah. Tapi alhamdulillah tak ada binatang-binatang yang berbahaya lah. Setakat anjing saja. Beliau berkata demikian ketika ditemui di hentian Gua Musang. Sebelum itu, kepulangan Mat ke Gua Musang disambut Pengerusi Eksekutif Konsortium I Mutiara Berhad I Mutiara, Cik Ibrahim Cik Ismail bersama Adun Nenggiri, Abdul Aziz Yusof dan Yang di-Pertua Majlis Belia Jajahan Gua Musang, Muhammad Asmawi Fikri Abdul Ghani. 5 petugas RTM Terengganu meraih 8 anugerah pada Majlis Apresiasi Media Anjuran Kerajaan Negeri. Wartawan Muhammad Taufik Adnan, Nur Azila Mat Sani dan juru kamera Nur Atika Jusuh muncul juara bagi 3 daripada 4 kategori yang dipertandingkan. Kesemua pemenang masing-masing pulang dengan wang tunai RM1,500 beserta sijil penyertaan dan trofi. Anugerah disampaikan Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan Insan, Dakwah dan Penerangan Negeri, Muhammad Nur Hamzah, menerusi majlis yang diadakan secara dalam talian. Turut tersenarai, wartawan Azrul Faizal Jusuh berada di tempat kedua bagi kategori kebajikan, wanita, keluarga, kesihatan dan pendidikan di tempat keempat bagi kategori rencana dan isu semasa. Manakala wartawan Siti Jamilah Hanim Jamil berada di tempat ketiga bagi kategori rencana dan isu semasa. Pelancaran majlis disempurnakan oleh Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Syamsuri Mokhtar.
beralih ke berita sukan, perkembangan menjelang kejohanan Piala AFF Suzuki 2020. Pengendali skuad kebangsaan Tan Cheng Ho akui kehilangan khidmat penggempur PJ City FC Darren Lock akibat kecederaan bakal memberi kesan kepada persiapan pasukan. Menurut jurulatih berusia 53 tahun itu, ia mengurangkan pilihan pemain di bahagian serangan yang akan mengisi skuad akhir ke kejohanan itu nanti. Jelas Cheng Ho, Darren yang mengalami kecederaan pada otot perut terpaksa diketepikan atas nasihat pasukan perubatan. Kita pun rasa sedih juga kerana selama ini beliau menunjukkan satu prestasi yang terbaik tetapi disebabkan kecederaan tersebut dan beliau tidak bersama dengan skuad kebangsaan. Beliau berkata demikian sebelum memulakan hari pertama latihan fasa 2 di Kelana Jaya siang tadi. Jelasnya senada akhir 24 pemain akan diumumkan sehari sebelum mereka berlepas ke Singapura. Tiada kaitan dengan saya, itu tegas Menteri Belia dan Sukan Dato' Seri Ahmad Faizal Azumu yang juga bekas Presiden Persatuan Bola Sepak Perak PAFA terhadap proses pengambilalihan Perak FC oleh sebuah syarikat penggelanan baru-baru ini. Wallahi, wabillahi, watallahi saya tak ada kena-mengena dengan syarikat yang mengambil alih Perak FC baru ini. Namun kepada mereka yang telah pun memiliki Perak FC, saya ucapkan selamat maju jaya. Mesti beringat bahawa rakyat, para penyokong bola sepak negeri Perak ini berharapan besar untuk melihat pasukan ini berjaya dan menjadi satu kuasa bola sepak yang besar di negara ini. Pada 23 November lalu, pemangku Presiden Persatuan Bola Sepak Perak PAFA, Dato' Muhammad Yazan Muhammad mengumumkan penjualan semua pegangan dalam Perak FC kepada syarikat penggelanan Impact Media and Communication IMC Sdn Bhd. Dalam perkembangan lain, Kementerian Belia dan Sukan KBS enggan meletakkan sebarang tekanan kepada pemain skuash muda negara Aifa Azman selepas muncul juara terbuka Malaysia semalam. Menurut Dato' Seri Ahmad Faizal, KBS akan terus memberi sokongan dan berharap Aifa mengekalkan momentum pada kejohanan akan datang. Pencapaian terbaru ini walaupun amat membanggakan di gelanggang sendiri kita sebagai tuan rumah dan saya harap beliau akan terus berjaya. Namun kita tak perlu memberikan tekanan yang cukup kuat terlalu besar kepada beliau untuk mengganti Nicole David dan sebagainya, tetapi kita berdoa, kita bagi sokongan kepada beliau supaya beliau dapat mengimbarkan panji-panji negara di dalam semua kejohanan yang beliau wakili dari semasa ke semasa. Beliau berkata demikian selepas melancarkan program derma darah Perak Food Bank di Ipoh. Terdahulu, Aifa melakar kejutan dengan menundukkan pilihan utama dari Mesir, Salma Hani, pada aksi final di Pusat Squash Nasional Bukit Jalil. Pasukan e-sukan tempatan Four Rivals enggan meletakkan sebarang sasaran pada kejohanan Global PUBG Mobile PMGC 2031 yang bermula 30 November ini. Jelas jurulatih pasukan Muhammad Nur Azmi Muhammad Halim atau lebih dikenali sebagai Pasha, tekanan yang berlebihan tidak mendatangkan sebarang kebaikan buat pemainnya. Kita orang ada mistake season lepas, season 3. Pasha sangat confident dengan budak-budak Pasha. Pasha rasa pergi C boleh bantai, pergi international Pasha rasa dia orang dah sampai satu tahap. Akan tetapi itu silap Pasha sebagai coach. Pasha terlalu mengharap. Pasha nak budak-budak ni main dengan keadaan, yes ada pressure. Tapi itu pressure yang tak melebihi dia orang punya batasan. Four Rivals dan Team Secret akan mewakili negara di kejohanan PMGC yang menawarkan hadiah wang tunai keseluruhan sekitar 24 juta ringgit. Secret lawan Four Rivals. Sementara itu, pasukan Four Rivals memperoleh suntikan motivasi berharga selepas organisasi e-sukan terkemuka Yudu Alliance menyatakan kesediaan menjalin kerjasama. Yudu Alliance adalah hasil kerjasama antara Perkhidmatan Muda Alih dan Digital dengan organisasi e-sukan antarabangsa dari Sweden iaitu Alliance. Dia collaboration dengan Alliance, bermaksudnya kontrak kami macam mana pun kontrak kami dengan Four Rivals. Kontrak dengan Alliance saya rasa tak ada sebab dia collaborate dengan Four Rivals, bukan Four Rivals collaborate dengan dia. Oleh itu, pasukan masih kekal menggunakan nama Four Rivals tetapi masih memperoleh manfaat seperti bantuan kewangan dan peralatan permainan.
Berita tengah malam berakhir di sini. Keluarga Malaysia terus amal kawalan kendiri, lindung diri, lindung semua yang sahih di berita RTM. Assalamualaikum dan selamat malam.